Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang untuk meneruskan pengajian kita. Insya-Allah sambungan surah Al-Baqarah. Malam ini ayat yang ke-62. Muka surat 10. Ayat 62, muka surat 10, insya-Allah bila kita baca dengan harapan, dengan niat supaya Allah memberi kefahaman kepada kita untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat 62 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Alhamdulillah. Setakat minggu lepas ataupun siri sebelum ini kita dah tengok daripada satu kisah iaitu sifat-sifat Yahudi. Setakat ni kita dah belajar daripada ayat 40 hingga 61 merupakan jenis Yahudi yang pertama. Yakni tok nenek Yahudi yang kufur nikmat. Allah bongkarkan betapa zalimnya, betapa degilnya tok nenek dia. Yang Allah bagi berbagai-bagai nikmat. Ada 9 nikmat. Setengah kata mengatakan 8 nikmat. Nikmat yang pertama apa dia? Saya buat ringkasanlah. Maka Allah selamatkan dia daripada disembelih hidup-hidup. Orang lelaki dia, anak-anak lelaki, disembelih hidup-hidup, Allah selamat dia. Pertama, dia tak bersyukur lagi.
Dia buat jahat juga, dia engkar juga. Yang kedua, depan mata dia, Allah selamatkan di mana Allah lemaskan semua golongan orang nak bunuh dia. Dia lari kepada orang, pada Firaun. Firaun kejar dia. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Musa memukul laut. Maka mereka sampai ke seberang sana. Dia tengok Firaun dan gerombolan tentera dia yang amat ramai. Semua sekali tentera Firaun, termasuk Firaun, mati lemas. Dia tengok sendiri. Maka nikmat yang kedua, mereka lawan juga ayat Allah. Mereka tak ikut juga arahan Nabi Musa. Dua-dua dah. Yang ketiga, apa lagi? Allah terima taubat golongan-golongan yang syirik yang ni. Bila Nabi Musa pergi nak terima kitab Taurat, ada satu kumpulan pengikut-pengikut dia bersama dengan Nabi Allah Harun. Dia tukar bersama Allah. Dia memberi berkat kepada lembu ciptaan mereka sendiri. Yang ni Musa Samiri telah reka daripada barang-barang perhiasan dia. Dia kata ada berkat dekat lembu tersebut. Dia beri kemuliaan. Lembu itu sebagai kiblat tawajuh. Boleh menyelesaikan masalah mereka. Boleh sempurnakan hajat mereka. Mereka rasa. Atas dasar bisikan syaitan. Maka bila Nabi Musa balik, hukum bunuh dia orang. Dan Allah terima ampunkan dosa mereka sebelum mereka mati. Bunuh dah. Apa lagi? Mereka disesat. Pasal bila Allah perintahkan, wahai Nabi Musa, kalau kamu dengan pengikut-pengikut kamu nak balik ke negeri kamu Palestin, maka di sana ada sikit pertentangan daripada pemerintah. Tapi tak ada berperang pun, kamu masuk saja, nescaya mereka akan surrender. Bunyi perang macam ni, bunyi susah macam ni, dia kata, wahai Musa, kamu ajaklah Tuhan kamu pergi berperang sendiri, kami nak rehat sini. Tengok degilnya. Sedangkan tengok nikmat-nikmat tadi. Maka Allah hukum mereka dengan sesat di padang kebingungan. Padang teh. Sesat 40 tahun. Nah, dalam tempoh hukuman tersebut pun, tengok degilnya. Nak makanan sedap. Allah turunkan lagi man dan salwa daripada langit. Tak bersyukur lagi. Nak air, Nabi Musa pagi lagi. Pukul batu, keluar 12 mata air. Berjalan tak panas, untuk elakkan panas, Allah bagi awan lagi. Keliling mereka. Ke mana mereka bergerak? Ada awan melindungi mereka. Tengok berapa banyak nikmat dah mereka ni. Tak terkira nikmat dia. Tapi mereka tetap juga melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila Nabi Musa buat balik kitab Taurat, dia kata, ni tak betul Musa ni. Kami nak tengok sendirilah bagaimana cara kamu terima kitab ni. Dia tengok sendiri. Tengok cerita sendiri. Wahai Musa, kami tak yakin lagi ni. Kami nak tengok Tuhan sendiri. Tuhan matikan balik. Wakil tadi yang pergi wakili ribu-ribu tadi. 70 orang tadi. Mati, Allah hidupkan balik. Nikmat lagi. Berapa lagi? Nah, lepas tu balik semula yang Allah hidupkan balik semula ke tempat asal tadi. Maka apa jadi? Dia tak nak lagi. Musa kata, inilah kitab Taurat yang kami terima tadi, yang wakil-wakil rakyat kamu tadi cerita, tengok bagaimana cara tadi. Mereka tak nak lagi, kami tak nak terima juga, wahai Musa, kami masih lagi ragu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung Tur untuk mengempap kepala mereka ni. Kamu nak terima tak nak terima ni? Kalau kamu nak terima, aku hentak atas kepala kamu. Kami terima, wahai Allah. Terima saja, angkat gunung, tolak balik lagi. Tengok, degilnya. Dah. Nikmat banyak, degil. Itu kita tengok dia, tak tengok kita. Kita lebih kurang juga. Nikmat kesihatan, nikmat tu, nikmat ini, masih lagi lalai leka. Masih lagi tidak ada itu ibrah dia. Apalagi nikmat-nikmat dia. Ni sedang rivah balik ni. Habis tempoh 40 tahun sesak di kebun teh tersebut. Masuk generasi baru. Nabi Yusha bin Nuh nak balik semula ke Palestin, negeri tergendala tadi. Allah perintahkan boleh nak masuk dah, habis tempoh kuarantin dah, habis tempoh dah. Boleh masuk dah di Palestin balik. Tapi dengan syarat lah, kalau nak masuk negeri tersebut, tunduk sujud. Pertama,
Yang kedua, ucaplah olehmu khittatun. Bila kamu katakan olehmu, wahai hamba, khittatun, ampun dosaku, atau kita astaghfirullah, itu khittatun bahasa Ibru. Khittatun, naghfir lakum khotayakum. Bila kamu sebut khittatun sambil sujud, maka aku akan ampunkan dosa kamu. Itu pun mereka tak boleh ubah. Mereka tetap syuklah sebut khittatun. Mereka ubah kepada habbatun. Sya'aratin. Dia kata biji gandum dalam rambut. Langsung tiada ada kaitan dengan syariat kata khittatun. Tiba-tiba mereka pergi sebut yang benda lain daripada apa yang Allah syariatkan. Tengok. Sama tak dengan kita? Quran kata, bila ada musibah, ucaplah olehmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut apa? Al-Fatihah. Sama tak? Lebih kurang je. Pasal syaitan, mereka memberi kita kepada kebaikan, kepada benda palsu ni. Benda palsu, benda rekaan, syaitan membisikkan, ini baik, ini bagus, ini ada berbagai-bagai fadilat palsu. Itulah syaitan yang sama dulu dan sekarang duduk hasut. Itu nak ceritanya degilnya kaum apa tu Yahudi ini. Jadi itulah bab pertama. Allah cerita kita, Allah bongkarkan betapa degilnya Yahudi, diberi nikmat yang tidak terhingga, mereka tetap juga melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai ayat 40 hingga 61, kisah tok nenek Yahudi yang kufur nikmat, walau bagi 9 nikmat, mereka tetap juga tak nak belajar, tak nak beramal dengan kitab-kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Habis itulah yang sebelum ini. Kita baca hari ini. Hari ini ayat 62 penutup. Ayat 62 merupakan penutup kepada tok nenek Yahudi, bangsa yang pertama tadi, tok nenek Yahudi yang kufur nikmat. Ini penutup dia. Wahai hamba Allah, ceritanya bukannya bangsa Yahudi itu yang tak betul, tetapi sifat-sifat yang ada pada mereka. Oleh itu, wahai hamba, kalau kamu boleh buang sifat-sifat diri kamu seperti mana sifat Yahudi tersebut, kamu pasti berjaya. Tak kiralah kamu orang Islam ke, kamu orang apa-apa bangsa, Nasara ke, Islam ke, Yahudi sendiri ke. Kalau buang sifat-sifat tadi, maka kamu pasti berjaya. Pasal pengukuran kami lah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bangsa itu sendiri. Jadi kita belajar ibrah kita tadi, bukan bangsa Yahudi. Keburukan sifat Yahudi yang takut-takut ada pada kita, kufur dengan segala nikmat yang ada pada kita. Allah bagi kesihatan, Allah bagi tenaga, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, bagi segala-galanya. Nak belajar kitab di 30 juzuk pun tak habis-habis lagi. Cek kita lah. Umur kita dah 60 tahun, 70 tahun, berapa kali kita khatam tafsir Al-Quran. Nak tengok ni, betapa kita banyak perkara-perkara lain yang kita tinggal, yang Allah suruhkan, yang Allah punya nak ambil semua, nak kau semua. Tapi yang Allah suruh habiskan kita pun, kita fail untuk habis. Pasal apa? Jarang-jarang tak rasa bersalah. Tak apa, tak baca, tak faham pun tak apa. Tak apa, tak beramal pun sebab bertaubat. Inilah pemikiran kita hasil daripada mana ni? Ilmu-ilmu Yahudi yang melekat pada kita. Yang kita rasa jahat Yahudi. Sedangkan sifat tersebut ada pada kita, kita tak mampu nak buang perkara tersebut. Jadi ayat 62 kita baca ini, kesimpulan dia bukan bangsa Yahudi, tapi sifat tersebut. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tafsir mengata orang-orang yang beriman ini ialah pengikut Nabi Muhammad. Orang Islam dipanggil kalimah iman. Orang dalam Al-Quran, beriman ini refer kepada orang umat Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad, yakni orang Islam. Pertama, allazina amanu, innallazina amanu. Yang kedua, wallazina hadu, dan orang-orang pengikut Yahudi, yakni pengikut kitab Taurat. Hadu. Lepas tu, wan nasara, dan pengikut Kristian, pengikut Nasara, pengikut Nabi Isa. Lepas tu, wasabiina. Wasabi ini ialah tafsir, walaupun ada khilaf sikit, tafsir mengatakan pengikut lama Nabi Allah Ibrahim. Sabiin.
Maka di sini pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Allah Ibrahim. Sabit ini tafsir mengatakan banyak dulu semasa kedatangan Islam dia dapat di Iraq. Agama ini banyak dia kiblat tawajuh dia siang hari kepada matahari, malam hari kepada bulan. Masih dengan Allah, tapi dia kiblat tawajuh. Dia ada kepercayaan dengan bulan dan matahari, boleh menyelesaikan masalah mereka, boleh menyempurnakan hajat mereka seperti mana lembu tadi. Itu waswabi'in. Jadi empat-empat golongan ini sebenarnya nama golongan-golongan. Walau bagaimana ajaran mereka pun, kriteria pengukuran Allah yang Allah nak ialah man amana billah, sesiapa yang beriman sempurna dengan Allah, yakni sesiapa yang akidah betul-betul mentauhidkan Allah, tidak ada satu pun pautan hati dia kepada selain Allah, itu beriman dengan sempurna 100%. Kita punya pergantungan hanya Allah. Batu kalimah la ilaha illallah, tidak ada ilah-ilah yang lain, tolak semua sekali. Segala pautan hati, segala prasangka ada makhluk lain boleh menyelesaikan masalah kita, ada makhluk lain yang boleh menyempurnakan hajat kita, kita buang jauh-jauh. Hanya Allah semata-mata. Itu maksud iman yang sempurna. Min dunillah. Jangan bersama-sama dengan Allah kita rasa nak bergantung dengan perkara-perkara lain lagi. Pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir. Beriman dengan sepenuh-penuh adanya hari akhirat. Tengok ni. Yakin sepenuh-penuhnya, langsung tak ragu dengan adanya hari akhirat. Bukan tahu, tapi yakin dengan ada hari akhirat. Apa tanda dia? Tanda yakin dengan hari akhirat ialah kita mesti melakukan usaha ikhtiar nak pergi ke hari akhirat tersebut. Selagi kita tak ada usaha ikhtiar nak pergi ke hari akhirat, tak sempurna yakin dengan hari akhirat. Jadi, diri kita, kalau kita rasa malas sangat nak solat berjemaah, malas sangat datang majlis-majlis ilmu, malas nak buat perkara-perkara fardu, perkara-perkara sunat, malas nak bertaubat, malas nak bangun tengah malam, malas nak puasa sunat wajib, maka kita hanya mulut saja yakin percaya hari akhirat, sebenarnya ikhtiar kita tidak ada hari akhirat. Tahu kita akan mati, tahu kita akan pergi sana, tapi tidak ada usaha ikhtiar. Maknanya keyakinan bukan 100% seperti mana para ulama salaf, para sahabat amat-amat jauh sekali. Itu hari akhirat. Maka semua rukun iman sini diwakili oleh dua perkara pokok: percaya dengan Allah dengan sempurna, percaya dengan hari akhirat dengan sempurna. Yang lain-lain rukun Islam pun termasuk dalam kategori 6 rukun iman ini. Akibat daripada aman yang sempurna, akidah yang sempurna, tidak syirik, ahli tauhid yang sempurna, akibat daripada yakin adanya hari akhirat, maka kita pun berusaha taat dengan Allah. Mana-mana yang Allah larang, tinggal jauh-jauh dengan segera. Mana-mana Allah suruh, segera akan ikut arahan Allah. Itu baru yakin dengan hari akhirat. Pasal kita akan mati bila-bila masa saja. Bila kita akan mati, masuk dalam akhirat. Itu tanda orang yakin. Takut dengan hari akhirat, takut-takut kita mati malam ni. Kalau aku mati malam ni, bagaimana, wahai Allah? Itu tak buat lagi, ini tak buat lagi. Quran baru satu surah, baru bertadabur. Lagi ada 113 surah, bagaimana ni? Tidak ada usaha. Takut kematian kita. Itulah barulah percaya hari akhirat. Maka dengan kita yakin dengan ada hari akhirat, yakin kita akan mati bila-bila masa saja, kita akan berusaha nak pergi menemui Allah dengan taat dengan dia, maka barulah wa amila solihan, barulah amal kita amal soleh. Jadi 3 perkara ini, percaya dengan Allah sempurna, percaya dengan hari akhirat dengan sempurna, barulah amalan kita Allah iktiraf sebagai amal soleh. Bukan amalan yang Allah tak terima. Bukan amalan ikut-ikut saja, ala kadar saja. Orang pergi semayang, kita pergi semayang. Orang puasa, kita pergi puasa. Tetapi akidah kita entah ke mana. Perkara amalan kita entah ke mana. Maka itu bukan soleh. Amal saja. Kita diberi hidayah. Kita diberi taufik untuk beramal. Amal banyak-banyak. Tapi last sekali,
amilatun nasibah. Amal banyak-banyak, neraka Jahannam saja tempatnya. Pasal amal kita Allah tak akan terima tanpa dua perkara asas tadi. Maka kalau ada dua perkara ini, maka baru amalan kita amalan soleh, baru Allah terima. Maka Allah kata, falahum. Untuk mereka yang ada tiga perkara tadi, ajruhum inda rabbihim, barulah ada pahala di sisi mereka tadi. Tak kira lah walau dia Nasara ke, dia Yahudi ke, dia Islam ke, dia apa tu Sabi'in ke, kalau dia isah ikut perkara ini, kembali dengan beramal dengan Allah akhirat ini, ikut sekarang ini, maka barulah amalan mereka baru Allah terima. Maka ini ukuran Allah. Maka segala sifat-sifat yang baik, tak perlu ada masuk perkara ini, barulah Allah terima. Maka bila ada perkara ini, Allah bagi tahu khabar gembira. Allah bagi tahu khabar gembira mereka yang tiga ini, wala khaufun alaihim. Mereka tak takut lagi. Mereka tak takut lagi nak datang menemui Allah. Tak takut dengan azab kubur macam mana, pasal cukup. Setiap malam baca Al-Quran, baca ilmu, maka malaikat-malaikat akan menemani dia di kubur. Apa nak takut? Datang orang kejahatan, akulah Quran akan melindungi kawan aku yang alam barzah sekarang ini. Nah, pasal kita dah yakin ada hari akhirat, kita pun buat persiapan. Setiap malam kita baca sunnah lah. Amalkan sunnah sebelum tidur, baca ilmu, baca Al-Quran. Pasal tak takut apa dah? Takut apa? Allah kata, wala khaufun. Jangan takut. Nak mati pun, aku perintahkan malaikat aku perintahkan yang kamu baca Quran atau dunia ini, pergi menemani kamu di kubur, di padang mahsyar, di mana-mana saja. Akan pasti menemani kamu. Lepas tu, alaihim, untuk mereka lah, untuk mereka yang buat perkara ni, jangan takut. Lepas tu, walahum yahzanun. Dan mereka tak ada cita lagi nak tinggal dunia. Rumah ada 10 bilik pun, kereta ada 100 biji pun, isteri ada 4 orang pun, tak risau nak tinggal. Tak sayang dah. Tak sayang takut orang lain mengambil bini kita ke. Tak ada. Pasal apa? Pasal yang Allah janji di hari akhirat jauh lebih indah, lebih cantik, lebih bahagia, kekal selama-lamanya, sedang menunggu kita di hari akhirat. Tengok. Orang yakin dengan adanya hari akhirat, kita berikhtiar nak bagi hari akhirat, dan kita bertaubat. Usaha gandakan amalan kita, makin tua makin ganda, makin tua makin ganda amalan kita. Pasal apa? Pasal kita yakin dengan adanya hari akhirat. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Aku yakin dah hari akhirat pasti ada. Aku yakin. Sebab tu atas dunia dahulu aku betul-betul buat apa-apa kerja untuk pergi menemui Allah. Aku berbuat ikhtiar. Kalau Allah perintahkan aku suruh baca, suruh faham semua 30 juz, aku awal-awal aku dah buat dah. Itu ketandaan ya. Selesailah. Ayat 62 merupakan penutup. Penutup untuk golongan Yahudi yang pertama daripada tu nenek Yahudi yang kufur nikmat Allah. Diberi nikmat banyak-banyak, tetap kufur, tak nak taat dengan Allah. Jadi apa ibrah dia? Ceklah nikmat kita masing-masing. Berapa ramai kita ada anak, berapa ramai anak kita susah, betapa sempurnanya anak kita, kenderaan kita macam mana, sihat kita macam mana. Jadi, benda prinsip dah yang Allah pasti tanya kitab Al-Qurannya, adakah kita berikhtiar, minat sangat nak dengan Al-Quran. Tapi kita semua rajin, saya pastilah dah. Dengar kuliah tafsir malam ni, dah seminggu dah ready ni. Mungkinlah kot. Macam tu sepatutnya. Bunyi kuliah tafsir, kuliah Quran, kita semangat nak pergi bawa nota. Pasal apa? Kita akan dengar arahan Allah. Ini sepatutnya. Jangan ala kadar dengan ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita ala kadar, maka Allah akan ala kadar dengan kita. Pasti Allah akan tanya, dah, perkara-perkara ini, adakah nabi-nabi aku datang atau dulu ajar ayat-ayat aku pada kamu, wahai hamba? Pasti diulang-ulang ayat tu. Habis. Mukaddimah dia habis. Okey, ini masuk Yahudi yang kedua. Dia ada 6 jenis Yahudi. 6. Ini baru yang kedua ni. Ini Yahudi yang kedua, Allah nak bongkarkan. Apa dia jenis-jenis Yahudi yang kedua?
Jenis Yahudi kedua ialah tok nenek juga. Tok nenek mereka zaman-zaman dulu ni. Zaman Nabi, di Madinah ni, ayat ni ayat Madaniyah. Maka tok nenek Yahudi, tok dia zaman Nabi Musa, zaman Nabi dulu dia. Bagaimana kerja tok nenek mereka yang menyebabkan mereka perangai keburukan-keburukan. Tok nenek Yahudi zaman-zaman dahulu. Supaya bangsa Israel ini Allah pujuk, wahai Israel, kamu tengok jahatnya tok nenek kamu. Jadi bila kamu kenal tok nenek kamu jahat, mudah-mudahan kamu kembali seperti mana yang benar yang dibawa oleh Muhammad ini. Allah nak pujuk balik. Nak pujuk balik Yahudi supaya kembali seperti mana mengikut Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi tok nenek jahat yang kedua, tok nenek Yahudi yang jahat. Dia ada 3 perkara jahat dia. Yang pertama, jahat dia, dia suka berpaling. Ada benar, dia berpaling. Pertama. Yang kedua ni, pertama ini, dia berkait dengan hukum lah. Berkait dengan hukum. Jumpa saja kebenaran, jumpa kebenaran, dia sombong, dia tolak. Pertama. Ini kita nak baca yang pertama. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua, hukum juga, dia mencari helah. Bagaimana cara dibolehkan juga buat benda-benda yang tak boleh. Dia tahu dah benda bid'ah. Apa sebenarnya benda baik? Dia cuba cari, dia cuba reka. 2. Yang pertama, dia berpaling dah. Ada benda baik, dia cuba pusing, cari. Siapa dia ustaz-ustaz kata yang boleh buat benda ni? Dia reka caranya tu. Berpaling. Yang kedua, dia berelah, membuat helah. Yang ketiga, dia banyak cerewet bertanya untuk memastikan dia punya tadi tak terkena. Contoh, Allah perintahkan potong lembu. Pasal lembu tadi, dia beri keberkatan. Maka dia cari ikhtiar, bagaimana tak nak sembelih lembu tadi? Dia tanyalah, lembu tu berapa umur dia? Dia banyak persoalan. 3. Dan yang keempat, kejahatan atau keburukan tok nenek Yahudi yang keempat ialah mereka suka buat propaganda. Baling batu, sembunyi tangan. Kisah. Ada 4 kisah yang Allah ceritakan tok nenek orang Yahudi, perangai dia buruk sangat. Jadi wahai hamba, bila kamu tengok tok nenek perangai macam ni, jangan kamu tiru mana-mana perangai 4 keburukan ini. Pasal bila kamu buat perangai ini, maka aku akan laknat kamu wahai hamba. Kamu termasuk golongan yang meniru sifat-sifat Yahudi tadi. Okey, kita masuk yang pertama. Kita masuk sifat yang pertama. Keburukan tok nenek dia yang pertama. Ayat berapa dah ni? Ayat 63. Ayat 63. Wa iz akhadna mitsaqakum. Ingat dalam surah Al-Baqarah ini, kisah Musa ini Allah ulang banyak kali. Tetapi walau ulang banyak kali dengan tujuan yang berlainan. Ayat Al-Quran walaupun kisah yang sama, tetapi Allah akan bawa kepada tujuan yang berlainan. Supaya kita boleh apa? Quran ini pengajaran. Walaupun cerita yang sama, kita boleh banyakkan pengajaran-pengajaran. Sebab tu Quran ini kita kena ambil pengajaran. Wazkuru, ambil pengajaran. Kalau orang tak ambil pengajaran, apa jadi? Apa jadi? Kalau kita tak nak ambil pengajaran dalam Quran, apa jadi? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Sesiapa yang tak nak ambil pengajaran, aku akan letak syaitan bersama-sama dengan dia. Tu je. Maka tak ada pilihan, kena ambil pengajaran. Itulah, walaupun cerita sama, kena ambil pengajaran. Maka, nak ambil pengajaran, tertakluk pada, kita kena tadabbur. Tanpa tadabbur, kita tak boleh ambil pengajaran. Maka ini pengajaran dia. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah kita ketika kami mengambil perjanjian. Ini kisah yang minggu lepas. Bila dia dah pergi ambil kitab, Nabi Musa dah pergi ambil kitab, buat balik tempat menunggu, senarai menunggu ini dengan katakan 70,000 umat dia ini, dah selesai dah bunuh golongan-golongan Musa Samiri, ialah berubah semua dah. Maka the last sekali tu, tunjuklah wahai
umat, inilah kitab Taurat yang aku pergi 40 hari nak mengambil, yang sebagai pada kawan kita yang telah terbunuh tadi. Inilah kitab dia. Maka terimalah wahai umat. Tengok, Nabi Musa merayu kepada umat dia untuk menerima, yakni baca dan beramal dengan kitab Taurat. Kami tak nak wahai Musa, atau dah bahasa kasarnya, kamu baca sendirilah. Itulah malas. Dia sombong, dia malas nak ambil kitab tersebut. Atau itulah Allah datang nak hempuk dia dengan gunung Tusina yang kita cerita tadi. Maka warafa'na fawqakumut tur. Maka kami pun angkat gunung Tusina, akan hempak dengan kepala mereka. Kamu nak tak umat hamba ini, kamu nak terima ke tak nak terima? Ugutan Allah. Kamu tak nak terima kitab ke tak nak terima ni? Kalau kamu tak nak terima, aku hempak. Adakah kita sampai ke tahap tu untuk kita terima Al-Quran? Tak sampai. Kadang-kadang Quran simpan kat WhatsApp kat rumah, kita tak peduli. Letak kat atas rumah kita, simpan. Tak buka untuk bertadabbur Al-Quran kita. Tengok betapa kasarnya Allah dengan orang Yahudi, nak hempak dengan gunung kalau tak nak belajar memahami kitab Taurat dia. Tengok betapa besarnya kitab. Betapa bernilainya kitab Taurat. Lebih-lebih lagi kitab Al-Quran. Tapi kita tak rasa penting. Sebab tu kita tak rasa berdosa tu tak belajar memahami Al-Quran. Ini problem dia. Sanggup kita belajar kitab-kitab yang lain, yang entah pada mana-mana kitab, tapi Quran tak apa, sempat baca sendiri. Itu baca, bukan bertadabbur. Jadi, apa kita jawab dengan Allah? Kalau umat Nabi Musa pun Allah nak empakkan dengan gunung, tapi kita tak tahu benda itu untuk kita. Pasal kita belum pergi lagi menemui Allah. Bila kita pergi menemui Allah, baru tahu. Kenapa kamu tak baca ayat aku masa dunia dulu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Atas dunia dahulu, kenapa kamu tak baca ayat aku? Kenapa kamu tak faham ayat aku? Tak ada ke nabi-nabi aku baca ayat-ayat aku pada kamu atas dunia dulu yang menyebabkan kamu dihumbankan ke neraka? Tahu kita, tapi sekarang tak rasa. Pasal orang Kelantan kata tak ada erah. Syaitan tadi. Pasal tak ada erah kerana syaitan banyak sangat dengan kita ni. Yang rasa tak apa tak belajar Quran. Rasa bagus belajar benda lain. So kita syok belajar lain. Belajar, sanggup. Belajar sejarah, belajar tu, belajar. Tapi Quran ala kadar saja. Sedangkan ini kitab Allah, Allah akan tanya. Tapi kita pandang rendah dengan dia. Tak. Bagi yang semaksimum mungkin. Belajar, tahu penting tapi bukan semaksimum mungkin. Ini cek diri kita lah. Sejauh mana kita rasa pentingnya Al-Quran. Berapa surat saya kita baca Quran? Ada kita baca sambil faham dengar kata-kata Allah, atau baca secara sepintas lalu saja. Cek diri kita masing-masing. Jadi Allah pun ugut dengan itu, angkat gunung Tusina. Maka ada muqaddarah, ada takdir di sini. Sambil Allah berfirman, khuzu, terima. Tengok ni. Terima ni maknanya faham. Baca dan faham. Dengar kata-kata Allah. Terima arahan aku. Aku suruh buat. Aku larang, tinggalkan. Itu maksud khuzu. Sama dengan Al-Quran. Tapi tak ada nampak benda untuk kita. Pasal apa? Ini ujian untuk kita. Pasal apa ujian? Takdir Allah melambatkan untuk azab kita sekarang ini. Sepatutnya kegagalan kita nak bagi tumpuan Al-Quran, ketika itu juga Allah hancurkan kita. Allah mati kita. Pasal apa? Quran aku begini penting pun, kamu anggap tak penting. Tapi pasal takdir Allah tak nak. Allah bagi rahmat dengan kita. Allah kesian kita. Allah melambatkan hukuman sepatutnya kena sekarang ini. Allah nak hukum kita di hari akhirat nanti. Allah nak humbang kita untuk orang yang jauh sangat dengan Al-Quran. Aku nak humbang ke neraka Jahannam bila dia datang menemui aku nanti. Ngeri, amat-amat ngeri. Quran amat-amat ngeri untuk orang yang ala kadar dengan dia. Ya, tengok Allah katakan, khuzu, ambil ma'atainakum, di atas apa yang aku turunkan ini. Tengok bekuwatin, bekuwah, dengan betul-betul kuat, betul-betul bagi tumpuan, betul-betul 100% bagi fully konsentrasi pada ayat aku. Tengok, beku. Ambil dengan kuat,
Lepas tu, biquwwatin. Betul-betul ambil, pegang, belajar, faham. Setiap hari baca. Jangan sekali seminggu baca Quran ini. Tengok tuan-tuan. Mana dengan kita dengar benda-benda. Betapa kalau kita nampak, Allah nak bagi tahu kita ni. Bukan Allah nak bagi tahu orang Yahudi. Allah nak bagi tahu kita, dia pernah ugup orang yang malas mengaji kitab Taurat dengan nak 4 gunung dengan dia. Kalau dia tak faham, tak belajar, tak taat dan acuh tak acuh saja. Kita sama dengan ni. Tapi kita masih lagi pergi menemui Allah, tak tahu benda tu lagi. Lepas tu, tengok ni. Biquwah dengan betul-betul pegang betul-betul. Lepas tu, wazkuru ma fiha. Wazkuru, ambil pengajaran fi dengannya. Tengok ni. Ambil pengajaran dengannya. Sekali lagi nak ceritanya, faham, taat, amal. Dengar semua 114 surah dia. Maknanya ta'lim wal ta'allum. Belajar dan mengajar. Kena ada setiap orang yang mengaku Islam, mengaku terima Al-Quran. Kalau tak ada benda ni, dia tak menunaikan hak-hak Al-Quran kepada dirinya. Tak ada pilihan. Maknanya, ada 2 perkara. Khuzu biquwah, pertama. Terima, faham. Dengan begitu-begitu penuh masa. Yang kedua, wazkur, ambil pengajaran-pengajaran yang ni, tinggalkan segala larangannya. Segerakan yang suruhan dia. Mafi dengannya, Quran tadi. Tengok. Dah. Lepas tu, la'allakum tattaqun. Semoga dengan cara tu saja. Dengan cara baca Quran, faham. Ni untuk Taurat saya ambil ibrah. Saya balikkan terus dengan Al-Quran supaya kita boleh faham untuk kita. Allah sedang beritahu kita. Dengan cara ni saja kita menjadi tattaqun, menjadi orang bertakwa. Tanpa terima Al-Quran, tanpa bersungguh nak belajar Al-Quran, tanpa bersungguh mengambil pengajaran Al-Quran, buat ala kadar saja, kita tak akan menjadi orang bertakwa. Allah kata, dengan buat tadi saja, la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa dengan memenuhi ciri-ciri tadi, wahai orang Yahudi. Maknanya, tanpa belajar Al-Quran dengan wah, dan ambil ta'lim wa ta'allum tadi, maka kita tak akan menjadi orang bertakwa. Jadi mana mungkin kita akan dapat masuk syurga Allah tanpa ciri takwa? Takwa akan lahir daripada perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bukan senang-senang nak masuk syurga Allah tanpa perjuangan. Perjuangan, tadilah perjuangan. Ambil sabut suratan Allah. Khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fi la'allakum tattaqun. Itu je. Habis jadi bila Allah hukum macam tu, dia sanggup nak terima lah, sanggup nak baca, sanggup nak dengar semua kata-kata Allah. Apa Allah larang, dia akan tinggalkan. Apa Allah suruh, dia akan segerakan. Dia menjadi orang yang kononnya akan taat dengan Allah bila diancam nak hempap dengan gunung tadi. Tapi ini keburukannya ni. Summa. Habis saja ucapan Allah, mungkin dia balik ke rumah dia. Tawalli. Mereka terus tawalli, berpaling. Tawallaitum, berpalinglah mereka kepada berjanji nak taat tadi. Tengok nampak tak? Masa sakit, masa susah, aku nak buat ikut arahan Allah dah. Tapi dapat senang sikit, berpaling. Maka kalau kita banyak berpaling maknanya kita ini berpaling macam mana? Tawali alal haqq. Berpaling atas kebenaran. Dah ada benar dah, tapi kita berpaling. Dah tahu dah Quran kitab Allah. Tahu dah semua sekali untuk kita, tapi kita rasa tak apa. Berpaling, malah belajar lagi. Bila mana kesalahannya? Bila kita buat amalan-amalan kita, bila akidah kita bercanggah dengan Al-Quran, kerana kita tak belajar, kita berpaling tadi, maka ketika itulah hukumnya kita telah berpaling kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika." Maka mereka berpaling daripada janji mereka tadi selepas itu, selepas ba'da zalika. Maka Allah kata,
Falaula fadlullah, ni ayat dia. Falaula fadlullah alaikum. Kalaulah bukan kerana nikmat Allah. Kalau bukan kerana Allah kesian belah dengan kamu. Kalau bukanlah kerana takdir yang Allah letak pada kamu. Dan warahmatuhu, dan Allah bagi rahmat kepada kamu sekarang ini. Lakuntum minal khasirin. Kamu Allah menjadi kamu orang yang rugi. Sebab apa? Allah akan bunuh kamu sebagaimana kaum Nabi Nuh hingga habis bakarnya, kaum Nabi Lut hingga habis bakarnya. Habis bakar. Lawan Allah, habis bakar. Tapi orang Yahudi, Allah tak bunuh hingga bakar ketika ini. Allah bagi lagi takdir, tak belajar, malah belajar pun tak apa siapa. Pasal Allah akan hukum dia bila pergi menemui Allah nanti. Untuk kita lah ni. Untuk kita yang malas sangat mengambil pengajaran, yang malas sangat memberi sepenuh tenaga kita, akal fikiran kita, kurukan kita untuk kitab Allah, maka falaula fadl, kalau bukan kerana nikmat Allah sekarang ni, Allah akan hancur kita sekarang ini lagi. Tapi dengan rahmat Allah, Allah tak kita rugi lagi, maka bagi peluang kita untuk bertaubat, berubah, bertaubat segala-galanya supaya kembali kepada Quran kemudian hari. Habis satu hukum, keburukan tok nenek Yahudi yang suka berpaling. Kalau kita pun suka, dah ada hidayah dah tahu dah Quran sunnah, dah tahu dah benda-benda sunnah ini, benda yang dituntut, kita pergi buat juga perkara-perkara bidah, kita berpaling. Masuk majlis-majlis dia orang juga, ambil ilmu-ilmu dia orang juga, terkesan dengan masyarakat juga. Pasal apa? Pasal kita rasa terkesan dengan masyarakat. Maka kita berpaling daripada ilmu Quran sunnah yang kita belajar. Kita lalai leka lagi dengan mengambil duduk dalam majlis-majlis ilmu dia orang, ambil ilmu-ilmu dia orang walaupun tidak ada dalil, tidak ada sebarang hadis yang soreh lagi sahih. Tak apa. Kita ambil saja. Itu berpaling. Peluang dah faham Quran sunnah, dah faham dah. Buat lagi perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara bid'ah yang berlegar dalam masyarakat sekarang ini. Dah tahu dah perkara-perkara akhirat kita akan jumpa. Berpaling juga, nak dengan dunia juga, leka dengan dunia hingga tinggal perkara-perkara akhirat. Habis satu jenis. Hukum yang kedua. Keburukan tok nenek Yahudi yang kedua ialah mereka suka mencari helah. Bagaimana nak menghalalkan cara? Allah buat kisah ayat 65. Apa dia? Walaqad alimtumul ladzi, dan sungguhnya kamu telah mengetahui, i'tadau minkum, satu perkara, kamu melanggar, i'tadau, melanggar, melebihi sekian air, melampau batas. Kamu telah melampau batas. Apa dia? Fi Sabti, dengan hari Sabtu. Dalam Al-Quran, terutamanya surah apa? Surah Al-A'raf. Balik tuan bacalah surah Al-A'raf penghujung dah. Kisah panjang lebar, kisah bagaimana Allah nak uji orang Yahudi dengan cara memberi kemewahan pada hari Sabtu. Pada peringkat ikut tafsir, pada peringkat permulaannya, Allah offer kepada orang Yahudi hari Jumaat. Hari Jumaat, hari ibadah macam kita juga. Tetapi mereka tolak. Kami tak nak hari Ahad, wahai Allah. Kami nak hari Sabtu. Maka okey, Allah kata, kami bagi kamu hari Sabtu. Tapi satu hari Sabtu, wahai kamu orang Yahudi, syariat kamu tak boleh melakukan sebarang urusan dunia, urusan perniagaan. Hari Sabtu ialah hari ibadat. Pasal kamu nak hari ini. Ini syariat. Maka syariat Allah tetapkan. Jangan sekali-kali kamu berniaga ataupun menggunakan perkara-perkara dunia untuk hari Sabtu. Hari Sabtu kamu kena guna jalan Allah. Untuk ibadat dengan Allah semata-mata. Dia tahu. Tapi dalam surah Al-A'raf Allah cerita banyak lebar lah. Maka dalam satu perkampungan di sebelah Aliyah pada kampung dia tu, di laut lah, tepi laut, di mana satu kampung tersebut nelayan kampung ni, banyak satu kampung nelayan di mana mereka mengamalkan perkara ini, syariat ini. Dia tahu hari Sabtu merupakan hari ibadat. Maka ketika itu Allah uji dengan cara ikan terlalu banyak timbul di
perkampungan mereka, di laut sebelah mereka. Setiap hari satu, ikan banyak. Nah, hari lain, ikan lari entah ke mana. Hari lain, tengok air pun tidak ada. Tapi hari Sabtu, penuh ikan tak nampak air. Hari lain, tak nampak ikan, nampak air. Tengok Tuhan nak uji. Tengok sejauh mana hamba aku yang aku bagi hukum dengan dia, syariat, tak? Umpama Nabi Allah hadang lah, jangan dekati pokok. Maka aku tengok. Maka syaitan datang. Datang dia, mencari helah. Wahai Syekh, tak apa, kamu fikir cara bagaimana kamu nak tangkap ikan tersebut. Kamu janganlah tangkap di hari Sabtu, kamu cari idea lah. Tengok ni. Maka mereka pun membuat helah. Membuat helah bagaimana hari Sabtu mereka tak bekerja. Tapi mereka hari sebelum itu mereka menahan perangkap, mereka gali parit ke apa-apa cara lah. Mereka gali sungai, lorong daripada kuala tersebut. Hari Jumaat lagi. Maka pada hari Sabtu banyak ikan, nah, mereka pun hari Sabtu, mereka tutup lah. Ikan tak sempat keluar lagi. Tutup. Kami tak kerja, dia kata. Kami hanya tutup ubang ikan saja. Maka hari Sabtu kami beramal lah. Buat amal segala-galanya. Hari Ahad baru kami pergi kutip ikan kami. Itu kan. Maka mereka melampaui batas. Cuba nak tipu Allah. Jadi ini keburukan yang kedua. Ada tak sifat ini pada kita? Kena cek. Kena cek sifat kita. Ada tak cuba nak membolehkan perkara-perkara syariat yang Allah haramkan. Kita nak cari usaha supaya syariat tersebut menjadi halal. Banyak kita ni. Riba dah. Perkara-perkara fiqah banyaklah. Perkara-perkara fiqah di mana kita mencari ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang menyokong kita boleh buat perkara-perkara demikian walaupun dah ada dah dalam hadis atau dalam Al-Quran mengatakan ini syariat, tak boleh langgar, tapi kita cuba cari-cari. Penipuan harta pesaka, penipuan riba, buat lari harta pesaka daripada keluarga, apa saja yang kita rasa dengan kita buat tersebut dibenarkan oleh syariat kononnya. Jangan jadi seperti pasal inilah ciri-ciri orang Yahudi ini. Maka dalam kampung tersebut, Allah pun hari Sabtu banyak ikan, hari Ahad tak ada ikan. Mereka buat penipuan, bekerja sebelum itu, dan hari Sabtu mereka beramal, hari Ahad mereka bekerja balik. Kononnya mereka halal bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak menipu Allah, mereka dikata yang benar. Maka dalam kampung tu kalau kita mengaji surah Al-A'raf nanti dia ada tiga kampung. Yang pertama pelaku yang buat kerja ni, yang pergi tangkap ikan pada hari Jumaat dengan hari Ahad dia buat kerja, Ahad tu. Yang kedua, masyarakat kampung tu yang kedua ialah kampung tersebut pesan dengan dia, tegur. Wahai Syekh, kamu tak boleh bekerja ni, ini menipu hukum, tak boleh juga Sabtu ke, ada peluang-peluang tu, ada bersubahat, dilarang. Dua, golongan yang ketiga, langsung tidak ambil peduli, kamu nak buatlah apa-apa cerita pun. Tiga, masyarakat kampung dalam keadaan ini. Mengikut tafsir, golongan pertama dengan golongan kedua, Allah jadikan dia kera. Golongan ketiga, yang ambil hal, yang nak nasihat orang kampung, yang nak mencegah kemungkaran, ini saja yang selamat. Ikut tafsir, golongan ini 3 hari, maka mereka mati. Allah matikan semua sekali. 3 hari usia dia. Bukan kata monyet duduk dalam hutan orang Yahudi, bukan. Dia usia dia 3 hari, maka dia Allah matikan. Allah tak nak baka orang semacam ini menjadi baka terus hingga dunia ini. Maka kalau ikut surah Al-A'raf, kalau mengaji surah Al-A'raf tersebut, maka golongan pertama, golongan kedua ikut pendapat banyak, dua-dua Allah tukar menjadi kera. Maka pasal mereka mengubah, melampau dengan mencari helah tadi, maka faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu seperti mana?
kera. Itulah kera lah. Maka ini dia ringkasan saja. Habis 2 Okey, boleh Bismillah. Apa dia ibrah dia? Ibrah dalam kehidupan seharian. Jangan kita rasa kita nak cari peluang, cari kemudahan, walaupun kemudahan keringanan dari ibadat sekalipun, dengan cara nak menipu Allah. Nak ambil cari yang senang-senang saja. Kita pilih mana di kalangan mazhab ini yang paling ringan, dia cari. Hambali dia ambil tu. Hari ni pula nak pergi musafir. Mana yang paling senang? Dia pilih yang senang. Pasal nak meringan kerja dia. Dia khawatiri ini pun termasuk, walaupun dia khilaf, tapi mencari yang senang. Itu pun kategori nak menipu tadi. Bukan nak bab yang betul-betul mencari yang sahih. Ataupun yang mencari keringanan. Bukan tu. Dia nak menipu dengan cara tadi. Belajar nak senang dia saja. Itu maksud dia. Nak cari kemudahan untuk dia saja. Maka lebih-lebih lagi lah perkara yang langsung mazhab tidak sentuh, tapi mereka berikhtiar nak buat juga perkara-perkara yang sedemikian. Faja'alnaha, maka kami jadikan apa yang berlaku tadi, lalu kami jadikan ia nakalan lima, sebagai satu pengajaran, sebagai satu untuk mereka tak buat lagi nakal, pengajaran lah, nakalan lima, bagi mereka tadi, supaya mereka tak buat lagi, tak tiru lagi, mencari helah untuk menipu Allah ini. Baina yadaiha wa ma khalfaha. Maknanya maka sekarang ke ataupun akan datang ke, tak boleh lagi nak menipu hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Kita nak mencari juga. Duk ikhtiar juga, dah kena zakat ini, dia kepusing juga. Zakat peniaga sampai sekian, dia kena keluar zakat. Dia mula carilah. Nak tolak untung tu, tolak untung sini, untung ini, dia mencari helah. Langsung dia tak berkira untuk Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Untuk menjadi nakalan lima, untuk menjadi pencegahan supaya mereka tak lakukan perkara ini sekarang dan akan datang. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran inilah yang untuk orang-orang yang bertakwa. Dua baru. Baru dua merupakan keburukan tok nenek Yahudi. Dua dah. Yang ketiga, letih dah. Yang ketiga panjang, yang ketiga kita buat pembukaan. Yang ketiga ialah orang Yahudi, tok nenek mereka ini, keburukan mereka yang ketiga ialah mereka suka cerewet dan amat bertanya untuk menggagalkan setiap syariat tersebut. Kalau kita tengok satu syariat yang Allah turunkan, masa Nabi Musa tinggalkan gerombolan dia, katakan 70,000 hingga 100,000 ini untuk pergi menerima Taurat, terima kitab Taurat. Dia tinggal Nabi Harun. Wahai Harun, kamu kena jaga ni. Takut-takut mereka buat perkara-perkara yang maruk ni. Dia tinggal, jaga. Harun jaga ni. Tapi tetap juga syaitan datang membisikkan, buat perkara-perkara lara juga. Maka Musa Samiri tadi telah mencipta lembu. Tengok tu. Kenapa dia mencipta lembu? Kerana dah ada dah satu dunia ketika itu, lembu ini satu binatang yang keramat. Kan? Hindu pun hormat lembu kan. Ini merupakan bibit-bibit ajaran semacam ini. Maka dia bentuk alat perhiasan bertukar menjadi lembu. Maka lembu tadi ada berbagai-bagai tafsir. Ada mengatakan dia menggunakan kehebatan, menggunakan pasir, dia berbagai-bagai. Ada mengatakan teknologi. Lembu tadi berbunyi. Ada mengatakan syaitan yang berbunyi. Ada mengatakan bila angin lalu, teknologi dia benda tu berbunyi. Berbagai-bagai tafsir. Jadi nak cerita di sini ya, lembu tadi bukan sebarang lembu bagi sebahagian pengikut Nabi Allah Musa, yang ini pengikut yang hulu ini, yang mengikuti Musa Samiri ini, maka mereka mendengar kata-kata Musa Samiri yang lembu ini bukan sebarang lembu ini boleh menyelesaikan jika mereka ada masalah. Mereka sunyi ke tengok lembu tu, tenang rasa hati. Lembu tadi ada satu keberkatan.
Macam kita lah. Kita kalau kita pakai cincin ni, tak kisah. Tapi kalau kita rasa dengan pakai cincin ni, cincin ini bukan sebarang cincin. Cincin ada, kuasa sakti, nak tarik minat. Hilang mengantuk ke, tengok cincin saya ni, segar mata. Dah. Maka, hebat cincin ustaz. Memberi keberkatan pada cincin. Itu yang tak boleh. Macam orang buat patung. Buat patung tak salah. Berdosa lah pasal dia mengukir patung. Tapi bila dia meletakkan patung tadi ada kuasa, barulah kesyirikan akan timbul ke itu. Begitu dengan lembu ini. Maka lembu ini dia buat, maka dia meletakkan lembu tadi ada kuasa sakti, ada berkat. Boleh menyelesaikan kalau mereka ada masalah, boleh menyempurnakan kalau mereka ada sebarang hajat dengan lembu tadi. Mereka meletak lembu tadi. Jadi bila Musa turun balik, selesai kes mereka tadi, dibunuhkan semua sekali, dan Allah ampunkan, maka nak hilang perasaan hormat dengan lembu di kalangan masyarakat tadi, maka Allah perintahkan sembelih lembu. Wahai Musa, pergi cari umat kamu yang 70,000 tadi, pergi jumpa dia, sembelih lembu. Untuk apa sembelih lembu ni? Untuk menghilangkan rasa lembu tadi ada berkat. Macam orang Hindu tak sembelih lembu. Pasal lembu ada suatu lembu tu. Kalau kita pun rasa ada benda yang kita belaan kita, yang kita rasa belaan kita ada kuasa ajaib, kena sembelih lah. Kalau tidak, dikhawatiri kita meletakkan binatang tadi ada benda yang boleh memberi hajat kepada kita atau apa-apa saja. Jangan sekali masuk dalam kita benda-benda sakti ini atau benda-benda keberkatan dalam ini. Maka kesan dia ketika itu Allah suruh buat perkara ini. Jadi keburukan yang ketiga, sifat mereka ialah mereka nak menyelamatkan akidah mereka, maka mereka akan buat berbagai pertanyaan. Tengok sikit. Lagi 5 minit boleh? Lagi 5 minit. Kamu ngantuk dah. Wa idh qala Musa liqaumihi, maka berkatalah Musa kepada kaum dia, Inna Allah ya'murukum an yadhbahu baqarah. Maka sungguhnya Allah menyuruh agar kamu semua tadhbahu baqarah, menyembelih seekor lembu betina. Wahai Israel, Allah suruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Tengok ni. Qalu, mula berkatalah, tengok dia. Pasal dia sayang dengan lembu tadi. Lembu ada kuasa sakti. Qalu, a'udzu billahi in akuna minal jahilin. Apakah kamu akan menjadikan kami bahan ejekan? Dia berkata, aku berlindung pada Allah. Ada kamu kata-kata apa kalau kamu dengar kata-kata aku ini? Aku berlindung dengan Allah daripada menjadi salah satu yang kamu kata aku orang jahil. Kamu kata aku orang jahat bila aku suruh kamu sembelih lembu, pasal bagi kamu lembu yang ni ada kuasa-kuasa sakti dan sebagainya. Ada kamu kata, kamu rasa aku jahil wahai umat kalau aku suruh kamu macam ini. Tengok apa kata umat dia. Kita baca ayat akhir ni. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Berdoalah kepada Tuhanmu, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, rabbaka yubayyin lana mahi, kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu tersebut. Tengok ni. Wahai Musa, tolong berdoalah ke Tuhan kamu, lembu ni apa sifat-sifat dia, kami tak tahu ni. Sepatutnya dia pergi sembelih lah, tapi dia banyak soalan nak tanya ni. Dia tak nak sebenarnya, tapi ditanya macam ini. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala biqra awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Itu Maka mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu tersebut. Nabi Musa pun menjawab bahawasanya Allah berfirman. Nabi Musa berdoa bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Umur pertengahan saja. Pertengahan umurnya di antara itu. Maka faf'alu ma tu'maru. Maka perintahlah apa yang Allah bagi tahu tadi. Itulah
Yang ayat letih lah, maka disuruh doa lagi. Tanya lagi. Banyak-banyak persoalan-persoalan. Itulah cerewet. Bila Allah nak turun hukum, dia akan banyak tanya supaya, bukan banyak tanya nak tahu, supaya nak menggagalkan pertanyaan tadi. Nah, ada juga setengah sekarang ini, orang banyak bertanya. Banyak bertanya nak menjatuhkan orang yang bagi tahu. Lebih kurang. Maknanya orang yang banyak bertanya untuk menggagalkan apa-apa yang Allah nak bagi tadi. Apa-apa saja. Apa bentuk sekalipun, kalau ada seumpama ini, maka dia termasuk golongan seperti mana? Kategori Israel yang ketiga, Yahudi yang ketiga, yakni orang yang cerewet, banyak bertanya untuk memastikan gagal syariat Tuhan tersebut. Kita berhenti masa itulah. Tak, letih. Ada soalan tak? Bab ni. Ni seronok cerita ni pasal ahli tafsir akan khilaf ni. Bila satu kisah yang ni yang ketiga tak? Yang keempat, Yahudi yang suka berpropaganda. Dia tengok anak seorang tua tu tak ada anak saudara dia pergi tangkap dia. Tangkap dia pergi sembelih. Sembelih dia pergi hantar tempat lain. Tu ini kan ni. Ini minggu depan lah. Maka dia tuduh orang kampung tu yang bunuh pak saudara ni. Tengok. Buat propaganda. Baling batu. Dia mencuri. Tapi dia kata orang lain yang buat. Dia bunuh. Tapi dia kata orang lain bunuh. Ini sifat yang seterusnya lah. Maka ketika itulah banyak ulama kita akan bincang menarik pasal apa? Pasal dua kisah ni rapat. Kisah sembelih lembu dengan kisah orang bunuh pak saudara tadi, Quran bersambung. Bila Quran bersambung, sebahagian ahli tafsir mengatakan cerita yang sama. Betul dia kata bila si mati tadi tu mujizat hidupkan balik, pukullah badan dengan sebahagian. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan badan lembu tak patutnya tak. Dia cuma mengaitkan balik dengan hikmah lembu tadi. Itulah. Tak ada soalan kita sambung untuk minggu sekali lagi. InsyaAllah sambungan ciri-ciri ataupun keburukan tok nenek Yahudi yang ketiga dan yang keempat. Baru kita belajar baru 2 baru insya-Allah. Jadi bila kita dah 4 ni barulah masuk Yahudi yang kedua baru. Pertama tadi, yang kedua ada lagi Yahudi lain lagi. Kita tengok semua sekali baru kita faham Yahudi ini betapa teruknya, dan kita berperuntukkan diri kita supaya tak termasuk kategori sifat-sifat yang ada pada kita, ada sifat-sifat Yahudi tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.